adakah Ustaz Salman Ali sendiri seorang yang Wahabi, yakni berpegang pada Wahabiyah? Saya dah sebut 3 kali tadi tak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ustaz Salman atas pembentangan. Sebagaimana dijangkakan sebagai seorang jurulatih debat, pembentangan yang sangat bersemangat. Tetapi saya terpaksa ulang, dari segi nilai ilmiah masih lagi rendah. Yang pertama, kerana Ustaz Salman daripada awal gagal faham tajuk perbincangan kita adalah Wahabiyah, aliran, bukannya membincang batang tubuh. Mungkin masih terbawa-bawa dengan dialog yang pertama, kita berbincang batang tubuh, iaitu pemikiran satu orang individu, Syekh Nazim Al-Haqqani. Sedangkan di sini kita membincangkan aliran dan kita telah takrifkan Wahabiyah itu orang yang mansub dan sebagainya. Jadi berdasarkan kepada kefahaman itu, iaitu yang pertama, ini soalan mungkin agak kita kata obvious, tapi untuk supaya dicatatkan, menurut Ustaz Salman Ali, Wahabiyah itu adakah aliran sesat ataupun aliran ahli sunnati wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih. Yang kedua, adakah Ustaz Salman Ali sendiri seorang yang Wahabi, yakni berpegang pada Wahabiyah? Saya dah sebut 3 kali tadi tak? Terima kasih. Macam saya sebutlah, kadang-kadang benda tu obvious, tapi flow of the question tu lawyer biasa macam tu. Kita perlu begitu. Alhamdulillah ya. Walaupun Wahabiyah adalah ahli sunnah wal jamaah, tetapi Ustaz Salman bukan berfahaman Wahabiyah. Mengikut ramai para ulama, termasuk ulama-ulama Hanabilah, iaitu ahli sunnah wal jamaah basically apabila ada aliran-alirannya adalah 3. Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Athariyah. Jadi saya percaya Ustaz Salman adalah ahli sunnah wal jamaah, cuma aliran yang mana? Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Athariyah? Athariyah. Baik, terima kasih. Jadi celahan saya di sini adalah selalu golongan Wahabi mendakwa mereka itu ahli sunnah wal jamaah aliran Athariyah. Ustaz Salman bukan Wahabi, ingat ya, itu 3 kali campur dengan saya tanya 4 kali. Tetapi bila Athariyah, berarti kita faham Ustaz Salman berpendirian bahawa Wahabi bukan Athariyah. Dalam masa yang sama, Wahabi menolak Asy'ariyah, menolak Maturidiyah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau begitu Wahabi ini yang mana? Asy'ariyah bukan, Maturidiyah bukan, Athariyah juga bukan. Ya, baik, itu hanya celahan saya. Tak apa Ustaz Salman, boleh nanti Ustaz Salman respon balik, tidak masalah. Ini yang saya faham daripada soalan ini. Baik, jadi daripada kenyataan Ustaz Salman sebelum ini, okey, sebelum saya pergi pada soalan ini, saya nak buat celahan lagi, iaitu kegagalan faham yang kedua daripada Ustaz Salman adalah gagal faham mahallul khilaf, di mana tempat yang kita ada perbezaan pandangan. Contohnya tentang Tauhid 3, Ustaz Salman mengatakan Ustaz Engku sudah semakin matang 2022. Sebenarnya tidak ada beza 2022 dengan apa yang saya catatkan 2016. Sama-sama mengatakan bahawa pembahagian Tauhid 3 tidak ada di zaman salaf, dan kritikan terhadap Tauhid 3 bukan isu pembahagian. Ustaz Salman pun setuju, nak bagi 3, nak bagi 20, nak bagi 50, bukan isu pembahagian. Bahkan kalau Ustaz Salman ada follow kuliah-kuliah saya selalu terangkan, peringkat menetapkan Tauhid Rububiyah, wajib mengesakan Allah sebagai Rabb, itu Asy'ariyah dan juga Wahabi sepakat. Tetapi khilaf kita di mana adalah pada Wahabi mendakwa orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab juga bertauhid, tapi tauhidnya rububiyah. Bukan pada mengiktiraf bahawa Allah yang mencipta, sebab tauhid itu lawannya syirik. Mengiktiraf semata-mata Allah mencipta, tapi kalau masih menganggap, misalnya seperti mana dalam surah Hud tadi, masih menganggap, sebab itu Imam Ar-Razi mengatakan di situ ada percanggahan. Dalam masa yang sama mereka mengiktiraf Allah yang mencipta, yang memberi mudarat dan manfaat, mereka masih mendakwa kononnya berhala mereka lah yang memberi penyakit gila kepada Nabi Hud alaihissalam. Baik, jadi kenyataan yang banyak kita telah tunjukkan screenshot tadi. Ustaz Salman Ali mengkaitkan fahaman Wahabi ini dengan ekstremisme dalam berfikir dan sebagainya. Adakah Ustaz Salman setuju bahawa Wahabiyah ini adalah aliran ekstremis? Tidak. Baik, kalau begitu, kalau kita lihat
perbezaan yang Ustaz Salman cuba kaitkan, yang saya lihat adalah gagal membezakan ideologi dengan individu. Ya. Kalau secara individu, memang kita tidak nafikan bahawa dalam aliran apapun ada individu yang melakukan kesalahan ataupun melakukan kesilapan atau melakukan takfir. Tetapi kalau secara ideologi, data-data yang kami bentangkan jelas menunjukkan bahawa takfir itu is embedded di dalam ideologi Wahabi itu sendiri melalui konsep tauhid uluhiyah secara khusus. Ya, tauhid asma wa sifat juga ada kala menjadi asas untuk mengkafirkan orang yang tidak beriman secara zahir kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tetapi yang paling ketara adalah konsep tauhid uluhiyah dijadikan alasan. Adapun konsep tauhid tiga, istilah kita tak ada masalah. Saya lihat ada sebahagian dalam rangka mempertahankan tauhid tiga, tauhid tiga sudah ada sebelum Imam Ibn Taimiyah. Ya, istilah rububiyah, uluhiyah bukan Imam Ibn Taimiyah yang menciptanya. Tetapi kita menolak implementasi yang salah. Tauhid uluhiyah, iaitu kita hanya boleh menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata, itu disepakati. Itu saya tidak percaya ada orang Islam yang menolak kalau kita itu tak boleh menyembah kepada selain daripada Allah. Tetapi menganggap misalnya al-istighasatu bil amwat itu ibadah menyembah kepada orang mati, iaitu mahallul khilaf. Jadi saya harap kita boleh fokus di situ. Dan di situlah datangnya dakwaan-dakwaan yang tidak betul. Ya. Misalnya Ustaz Salman, kesilapan yang seterusnya adalah membuat dakwaan yang tidak tepat. Pertama, menganggap majoriti beriman kepada al-quwwatul muda'ah, iaitu makhluk ni ada kekuatan yang Allah letakkan di situ, dan mengatakan kalau kita pegang Asy'ariyah maka majoriti jadi kafir. Ini bercanggah dengan fakta. Ulama Asy'ariyah yang terkenal Imam Ibrahim Al-Bajuri dengan jelas mengatakan bahawa kebatalan dakwaan bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan tabiatnya, saya terus baca terjemahannya, dan dengan kekuatan yang ada padanya, dan barang siapa yang beriktikad bahawa sebab-sebab. Di sini yang saya lihat kegagalan ya, golongan Wahabi ataupun yang tidak Wahabi tetapi menyangkakan Wahabi itu betul, adalah gagal membezakan antara hakikatut taksir dengan al-alaqah bainas sabab wal musabbab. The connection between cause and effect is something, but the real thing happen dengan kekuatan Allah Ta'ala. Sebab itu hakikat tauhid. Itu makna la ilaha illallah, dan itu makna wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Jadi kalau orang itu beriman bahawa misalnya api dengan tabiatnya membakar, pisau dengan tabiatnya melukakan, makanan dan minuman dengan tabiatnya mengenyangkan dan seterusnya, dengan dirinya itu, yang itu sahaja yang kafir. Kerana ini syirik, dan ini tidak ada khilaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini i'tiqad qadariyatul ula. Ini i'tiqadnya golongan qadariyah yang awal, sehingga mereka mendakwa oleh kerana Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk, berarti mereka beriktikad Allah juga tidak tahu makhluk akan buat apa sebelum makhluk melakukan. Jadi qadariyatul ula itu lain. Adapun al-quwwatul muda'ah itu adalah i'tiqad Mu'tazilah, iaitu qadariyah versi yang seterusnya, iaitu para ulama mengatakan yang asah adalah tidak kafir. Jadi harap Ustaz Salman jangan mudah meletakkan sesuatu yang salah. Jadi berbeza kan. Kalau dalam akidah Wahabi, memang mereka menganggap al-mustaghif dengan wali dan sebagainya itu adalah musyrik, syirkan akbar, mukhrijun anil millah. Yang ini memang ada pembahagian tentang masalah akidah, dan memang Ahlussunnah wal Jamaah berpegang begitu. Tak salah kita mengambil kira sebab dan musabab. Tak syirik kita pergi pada doktor, wahai doktor tolong sembuhkan penyakit saya atas dasar sebab dan musabab. The moment orang itu beriktikad, ya memang doktor yang menyembuhkan penyakit, bukan Allah, kesyirikan berlaku pada situ. Kerana itu yang akan merosakkan akidahnya. Jadi jangan diletakkan kepada Asy'ariyah sesuatu yang tidak dikatakan oleh Asy'ariyah. Baik, jadi tapi ini hak Ustaz Salman itu tidak bersetuju, tapi data dan fakta menunjukkan sebaliknya. Ideologi itu adalah membawa kepada ekstremisme.